Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So untuk kali ini saya akan explainkan berkenaan dengan subtopik yang terakhir untuk chapter yang kedua, iaitu partial fraction. Okay, so kita nampak dekat sini daripada perkataan ni ada fraction. So apa yang kita katakan dengan partial fraction ni adalah when we have the function dalam bentuk fraction. Okay, so contohnya kita ada fx equal to p of x over q of x. Okay, so maksudnya kita ada one function, fraction kan dengan another function lah. Okay, so ini yang kita panggil dia sebagai partial fraction. So daripada ini yang kita panggil dia sebagai fraction. So daripada fraction ni nanti kita akan dapatkan equation of partial. So daripada perkataan partial ni adalah dalam bentuk apa kita panggil pisahan, partial, separuh-separuh kan. So apa yang kita akan buat nanti, so daripada equation px over q of x, kita akan dapatkan dia punya partial tu dalam bentuk a over contohlah bx plus c over dx. So daripada satu pecahan kita akan tukarkan dia kepada beberapa pecahan yang simpler. Okay, contoh ni complicated, so dia akan tukar kepada simpler fraction di mana kita panggil dia sebagai partial fraction. Okay, so untuk partial fraction kita ada beberapa step. So step yang pertama okay, so step yang pertama adalah we need to check whether the rational is a proper function ataupun improper. So apa yang kita panggil sebagai proper fraction adalah, so proper fraction dari segi bahasa Melayu adalah pecahan wajar. So kalau improper adalah tak wajar. So contoh pecahan wajar ni kalau nombor kita ada 3/4, 5/6, 10/11. Okay? So maksud improper, nombor yang atas lebih besar daripada nombor yang bawah. Okay, nombor atas lebih kecil daripada nombor yang bawah. Okay, so ini adalah proper fraction. So kalau improper, yang atas lebih besar daripada yang kecil lah. So ini adalah improper fraction. Okay, so sama juga untuk function pun kita akan ada proper dan improper. So macam mana kita nak tengok? Kita tengok daripada kuasa ataupun exponent of the function, the highest exponent. Contohnya dekat sini, untuk yang equation pertama, bahagian denominator kita ada x kuasa 1. So maksudnya dia punya exponent dia adalah kuasa 1. So yang bawah adalah x square. Okay, tak ada x lagi, so maksudnya x kuasa 2 lah. So the highest exponent adalah 2. So dekat sini, nombor atas lebih kecil daripada nombor yang bawah. So dia termasuk dalam proper fraction. So kalau improper, nombor atas lebih besar daripada yang bawah. Contohnya yang ini, so bahagian denominator dia, the highest exponent adalah 3. Untuk bahagian bawah adalah 2. So dia adalah 3/2. So kita nampak atas lebih besar daripada yang bawah. So ini adalah improper fraction. Okay, so step yang pertama, kita perlu make sure function tu mestilah dalam proper function. So contoh, bila example tu function tu adalah proper function, kita akan skip step yang kedua kalau dia adalah proper. Tapi kalau dia adalah improper, daripada step pertama kita akan pergi kepada step yang kedua lah. So step yang kedua, if the function adalah improper, what we need to do adalah, if the function is improper, kita akan solvekan function tersebut menggunakan long division. Contohnya macam ni lah, 4/3. So ini adalah pecahan tak wajar. So in order to get the proper fraction, kita akan buat long division. 4/3. So 4/3, 3 darab 1 sama dengan 4. So 3 darab 1 sama dengan 3. So 4 tolak 3 sama dengan 1. So ini adalah dia punya reminder dia, dia punya balance dia. So 4/3 sama juga dengan 1 tambah dia punya balance dia adalah 1/3. So sekarang daripada improper dia dah jadi proper fraction. So sama juga untuk function yang ini. Kita akan buat long division. Okay, so maksudnya pecahan yang atas bahagikan dengan pecahan yang bawah. So kamu akan dapat nanti, contoh bila kamu dah selesaikan, kita akan dapat
S of X. So S of X ni adalah yang bahagian atas ni lah. Okay. Tambahkan dengan R of X. So R dia adalah dia punya balance dia. Bahagikan dengan Q of X. So Q of X ni adalah pembahagi lah yang tepi ni. Maksudnya yang daripada kita punya denominator. Okay. So long division ni function dia daripada improper, kita akan jadikan dia kepada proper fraction. Okay. So step yang seterusnya, apa yang kita akan buat after we dah make sure that the function is proper. Okay, what we need to do adalah kita akan factorize bahagian denominator. So denominator ni adalah yang bawah ni. Okay. So kita akan factorizekan function tersebut kepada simplest form. So kalau dia dah factorize, so kita perlu skip lah step yang ketiga ni. Tapi if the function is not in the simplest form, kita perlu factorizekan function tersebut. Okay. So ini step yang ketiga. So step yang keempat, kita akan refer daripada table tersebut. Okay, sebab apa? Daripada hasil factorize ni, kita akan tambahkan semua hasil factor ni untuk jadikan dia kepada partial fraction. So contohnya, bila saya factorize ada dua factor, maksudnya partial saya akan ada dua lah. So yang pertama, untuk factor yang pertama, tambahkan dengan partial untuk factor yang kedua. Okay, so depends on hasil factorize pada bahagian denominator ni lah. Okay, so bila factorize, kita akan tambahkan lah. So nak tambahkan dia punya factor ni, kita perlu refer daripada table yang dekat bawah ni. Okay, so saya explainkan dulu berkenaan dengan table dekat bawah. So dalam function, kita akan ada sama ada function tu dalam bentuk linear or quadratic. Okay. So untuk linear ni juga kita akan pecahkan kepada dua. So let's say kamu dah factorize dah. So kita dah factorize. And then bila kita dah factorize, kita dapat dalam bentuk linear. So linear contohnya X tambah 3, X tolak 3. So X kuasa 1, X kuasa 1, dia termasuk dalam linear function. Okay. So dalam linear ni kita akan ada dua factor. So factor yang pertama different factor. Factor yang kedua adalah repeated factor. So maksud different factor, dia adalah factor yang berbeza lah. X tambah 3, X tolak 3. So nilai X dia satu negatif 3, satu lagi adalah X equal to 3. So ini different factor. Yang kedua pula adalah repeated factor. So repeated factor adalah factor yang sama. Contohnya X tambah 3 darabkan dengan X tambah 3. So dua-dua ni adalah X equal to negatif 3. So ini adalah repeated factor. Ataupun bila kita factorize, kita akan dapat bentuk macam ni lah. X tambah 3 kuasa 2. So dia adalah repeated. Okay, dia linear and then dia adalah repeated. So kita tengok case yang pertama. If the function is linear and different factor, so maksudnya kita ada factor, beberapa factor, so kita akan tambahkan factor tersebut. Contohnya ni, factor yang pertama, factor yang kedua, sampailah factor yang keberapa lah, ikutlah berapa factor yang wujud. Okay. And then, untuk partial fraction, kita perlu ada numerator and denominator. So, denominator ni adalah daripada kita punya hasil factorize. So, bahagian numerator ni, kita akan letak satu unknown variable di mana kuasa X dia mestilah kurang satu power daripada yang bawah. So, maksudnya, kalau ini X kuasa 1, so yang kurang daripada kuasa 1 adalah kuasa kosong. Betul kan? Okay, so kalau kuasa kosong, contohnya saya ambil unknown variable start daripada A, so dia akan jadi AX kuasa kosong over AX plus B. Contohnya ini faktor yang pertama lah. So X kuasa kosong equal to 1, so kita akan dapat A. So sama juga ini. Ini faktor yang kedua, so tambahkan dengan AX, contohlah A1 X plus B1. Okay, so ini X kuasa 1, so atas ni dia punya function must be lower 1 compare to denominator. So X kuasa 1 yang atas mestilah kuasa kosong. So saya dah guna A, saya guna pula B X kuasa kosong. So kita dah tahu dah, any number that kuasa kosong equal to 1, so kita akan dapat B. Okay, so kena ingat linear yang atas dia punya function kuasa X dia kenalah kurang satu power daripada denominator. Okay, so ini untuk different factor. So kalau dia adalah repeated factor, so maksudnya
function dia bentuk macam ni lah. So, bila repeated factor, dia masih lagi dalam linear. So, maksudnya factor dia akan sama. AX plus B ikutlah berapa kali kuasa dia. So, kalau kuasa sampai 2, kita akan kuasakan sampai 2. Okay, ni salah ni So, maksudnya ini yang kuasa 1 and then sini adalah kuasa 2 sampailah yang ini kuasa K. Contohnya, saya ada 3 tambah X per X tambah 9 kuasa 3. So, faktor saya akan ada 3. Yang pertama, X tambah 9 kuasa 1 tambahkan dengan repeated yang kedua, X tambah 9 kuasa 2. So, tambah lagi faktor yang ketiga, X tambah 9 kuasa 3. So, sampai kuasa 3 je kan? So, kita akan stop lah. So, yang atas ni, so tengok bahagian dalam, X kuasa 1 ni pun X kuasa 1. Jangan kembangkan ambil yang dalam ni. Kalau kita kembangkan, automatik jadi X kuasa 3. Okay, so jangan kembangkan, ambil yang dalam. So, X kuasa 1, X kuasa 1. So, maksudnya kita akan dapat AX kuasa 0, BX kuasa 0, CX kuasa 0. So, kalau repeated, okay, ni betulkan nota ni salah. Okay, so kamu kena buat sampailah kuasa K tersebut. Okay, so itu untuk linear. So, next one adalah untuk kuadratik. So, untuk function yang seterusnya adalah function kuadratik. So, maksudnya dekat sini, bila kita ada function tersebut yang kita tak boleh factorize. Contohnya lah, saya ada 6 tambah X over X square tambah 5X tambahkan dengan 11. So, kita tahu, this function kita tak boleh factorize. So, bila tak boleh factorize, maksudnya kita akan skipkan step yang ketiga dan terus guna dia punya function original lah, iaitu kuadratik. So, untuk kuadratik pun akan pecah kepada 2. So, yang pertama adalah irreducible factor, yang kedua adalah repeated factor. So, maksud irreducible factor adalah any function quadratic that we cannot factorize. Macam ni lah contohnya. So, bila tak boleh factorize, kita akan gunakan balik equation tersebut. So, kena ingat, yang atas ni, sebab partial, kita kena ada numerator and denominator. So, bahagian atas ni, kita akan letak satu unknown variable yang kuasa X dia mestilah kurang daripada yang bawah. Okay? Contoh yang ini adalah X kuasa 2. So, nombor yang kurang daripada kuasa 2 adalah kuasa 1 dan kuasa 0. So, kita akan dapat AX kuasa 1 tambah BX kuasa 0. So, X kuasa 0 sama dengan 1. So, dia akan dapat AX plus B lah. Okay? So, ini sebab ada tambahan lagi 1 sebab dia kuasa 2. Macam ni kuasa 1 kan? So, nombor yang paling rendah adalah 0 sahaja. Okay? So, type yang kedua for quadratic adalah repeated factor when we have any irreducible factor that adalah repeated factor jugalah. Contohnya, kita dapat yang ni kuasa 2. So, dia tak boleh factorize and then dia adalah repeated. Okay, so bila repeated, sama macam case yang atas ni. So, kamu akan tambahkan hasil repeated factor, ikutlah berapa kali repeated tu berlaku. Contohnya, kalau contoh 2 kali, so kita akan stop sampai kuasa 2. So, sama juga, yang atas ni kena tengok kawasan yang dalam ya. Jangan kembangkan. Guna yang kita dah factorize tu. Okay. So, macam case ni, X kuasa 2, so nombor yang rendah adalah 1 dan 0. So, yang ini X kuasa 2, nombor yang rendah adalah 1 dan 0 lah. Sebab tu dia dapat AX plus B. Yang ini jangan guna AX plus B. Contohnya, CX plus D. Okay. So, contohnya dalam bentuk macam ni. And then, kamu dapatlah dia punya partial fraction. So, last kali, kita akan solvekan unknown. Apa yang kita akan solvekan? Unknown variable tu lah. Contohnya, A1, A2. Contohnya ni, A, B, C dengan D. Kita akan cari dia punya partial. Baru kita dapat complete partial fraction. Yang atas ada numerator, yang bawah ada denominator. Okay? So, kamu akan dapat daripada function tu dalam bentuk kompleks. So, nanti kita akan tukarkan dia kepada bentuk partial fraction. Okay, so itu sahaja explanation untuk partial. So, next video saya akan tunjukkan beberapa example. Okay, so kalau ada yang tak faham, boleh tanya saya. Itu sahaja untuk video kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.